Ada orang pernah tanya, Ustaz, Nabi ni minta ampun pada Allah, dia ada dosa ke sampai dia minta ampun pada Allah banyak kali? Nabi kita maksum, dia tak pernah buat dosa. Pernah buat kesalahan, tetapi teguran yang diberi oleh Allah lebih kepada teguran ta'limiyah saja. Teguran untuk mendidik, lesson learn, itu saja. Bukan kerana kemurkaan. Berapa kali Nabi pernah Allah beri teguran? Ada. Nabi pernah ditegur oleh Allah sebanyak 4 kali. Dan itu semua direkodkan dalam Quran sebagai satu pelajaran. Tak ada yang sempurna. Ada hari kita buat kesilapan, Allah tegur kita. Pertama, Nabi pernah ditegur semasa dia semayangkan orang munafik yang meninggal. Itu ditegur oleh Allah. Tapi Nabi bukan buat salah, sebab dia orang baik. Dia tak ada dendam. Engkau tak suka aku, engkau punya pasal lah, aku baik dengan anak engkau, gitu dia. Jadi bila Abdullah bin Ubay meninggal, dia pergi uruskan jenazah. Sehingga kan bila Abdullah bin Ubay, anak pada Abdullah bin Ubay, sahabat baik Nabi Islam, datang beritahu, ya Rasul, abah meninggal dah. Datanglah ke rumah, urus jenazah. Yalah, ambil jubah, buat kain kapan dia. Punyalah baik, boleh ambil jubah, buat kain kapan. Maka kata Umar, fa shalla alaihi Rasulullah fa anzalallah azza wa jalla suratul taubah. Ayat ke-84 turun, kata Umar Al-Khattab, selepas Nabi menyemayangkan jenazah Abdullah bin Ubay. Allah Ta'ala tegur, wala tusalli ala ahadim minhum matan abada wala taqum ala qabrih. Jangan sekali-kali engkau semayangkan jenazah orang ini, dan jangan kau berdiri pun kat kubur dia. Mana Allah tegur lah, jangan buat lagi. Tapi kita tidak kata Nabi buat kesalahan. Nabi dia jenis tak kelahi dengan orang. Yang kali kedua, Nabi pernah dapat teguran daripada Allah kerana dia agak bertoleransi dengan orang-orang munafik yang minta excuse untuk tak pergi perang. Bila Nabi keluarkan semboyan perang, wajib semua orang join. Tapi ada beberapa orang tertentu, dia datang jumpa Nabi minta excuse. Mungkin macam kita lah, isi borang cuti ke, istilah hermih ke apa, tak minta lulus saing ke apa ke, minta pengecualian boleh tak ya Rasulullah? Kenapa pula orang ni bagi gini, orang ni macam-macam alasan. Dan Nabi ni jenis orang baik. Ada yang bagi alasan ni tak sihat lah apa. Sebenarnya mereka itu tak pergi disebabkan masa tu musim buah. Dalam satu riwayat disebutkan Nabi pernah dalam peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ni tuan-tuan, kata Imam Balah Al-Baihaqi, inilah satu-satunya peperangan yang Nabi memperlihatkan tanda-tanda semangat nak pergi perang. Sehingga Nabi cakap pada sahabat, wahai manusia, aku nak sangat berperang dengan orang Rom. Nabi jarang. Biasa Nabi mana-mana operasi dia pergi, dia relax saja. Dia tenang. Tapi untuk perang Tabuk ni nampak Nabi prepare. Macam kalau kita tu exercise lah, dah start ada senaman, buka-buka bunga silat sikit. Macam nampaklah dia standby ha. Nabi macam tak sabar nak lawan dengan Rom, sebab Rom ni dia kurang ajar. Rom ni, Rom Byzantine, Eastern Roman Empire. Dia kuasai permukaan bumi ni 5,900,000 kilometer persegi. Dia menjadi empire yang terbesar zaman purba klasik. Empire dia bermula daripada Itali, Bulgaria, Yugoslavia, Romania, Konstantinopel, sampailah Baitul Maqdis. Jadi mereka rasa dia besar kepala. Dia ingat orang Islam ni dia boleh jintik-jintik begitu je. Jadi Nabi pun marah. Nabi kata jangan kurang ajar sangat, kita kena sekolahkan sikit orang macam ni. Jadi Nabi ajak perang Tabuk. Tabuk ni skop peperangan terakhir lah bagi Nabi kita. Dia berlaku bulan Rejab tahun 9 Hijrah. Kebetulan masa tu cuaca di negara Arab hawanya agak panas. Jadi bila panas, tanah Arab ni satu kelebihan, bila musim panas buah banyak masak. Jadi bila buah banyak masak, orang ramai lebih suka nak menunggu buah-buahan di ladang, di kebun. Masa itulah peraih datang nak ambil barang kita, farmer datang, apa datang. Jadi masa ini pula lah Nabi ajak pergi perang. Kacau betul lah. Jadi masing-masing buat alasan lah, ya Rasul, kita orang tak boleh pergi lah kali ni. Kenapa pula? Takut kena heat stroke panas. Kementerian Kesihatan tak bagi main panas. Dia bagi alasan. Ada yang kata tak mahu, tak bersihat, perut sebu kebelakangan ni. Nipu je. Ada satu lagi lebih kelakar lagi, dia kata, ya Rasul, saya minta excuse. Kenapa pula? Saya ni mudah jatuh cinta ya Rasulullah. Saya takut orang Rom bawa perempuan-perempuan
rambut merah-merah, saya jatuh cinta, saya susah ya Rasul, nafsu saya kuat. Nabi kata, iyalah, tak payah pergi, iyalah. Nabi dia mudah. Tapi turun firman Allah, afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. Aku maafkan kau wahai Muhammad, engkau izinkan mereka tidak pergi perang sebelum kau cek dengan nyata kenapa dia tak pergi perang. Sebab mereka itu al-kadzibin, semua pembohong belaka tu wahai Muhammad. Kau jangan percaya sangat pada mereka. Surah At-Taubah ayat 43. Itu pun bukan kesalahan, tapi teguran lah, secara pentadbiran saja. Yang ketiga, Nabi pernah ditegur semasa kes kesilapan, tapi ini pun kesilapan politik jugalah, kesilapan kes tebusan tawanan perang, yang mana Nabi pernah ikut nasihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam kes tawanan perang. Masa tu perang Badar, first time perang, kita dapat tawanan. Bila dapat prisoner of war, masa tu tak ada SOP, apa nak buat? PBB pun tak ada garis panduan, Geneva Convention tak ada lagi. Nak buat apa ni dengan tawanan perang ni? Jadi masing-masing mesyuarat. Okey, kita dah ada prisoner of war, kita nak buat apa? Tanya kepada Umar Al-Khattab. Umar kata, ya Rasul, simpan buat apa tahanan-tahanan perang ni? Bunuh je. Kita nak nyimpan dia kan, nak sedia makan. Dia makan pula kena suruh hakam cek dulu ada vitamin cukup ke tak. Banyak cerita lah. Kita susah lah ya Rasul. Makan dalam penjara lagi mahal, kos kita tanggung esok. Rakyat kita ramai lagi susah. Ni contoh lah, bukan itu skripnya, contoh saja. Tak payahlah sibuk ke orang-orang ni. Bunuh je ya Rasul. Sahabat semua kata, omong kau ni keras sangat. Keras sangat. Nabi tanya, Abu Bakar ada cadangan? Abu Bakar ni orang diplomat kan. Ya Nabi Allah, hum banul ammi wal ashirah. Orang yang kita tangkap ni semua orang Mekah. Kita ni orang Mekah, saya orang Mekah, tuan orang Mekah, Omar ni pun orang Mekah. Kalau kita susun-susun hak kita tangkap tu, puak gabak kita belaka. Tak percaya, cek lah seorang-seorang salah silah, kena belaka saudara dengan kita. Hum banul ammi wal ashirah, keluarga belaka. Ara an ta'khudha minhum fidyah. Saya mencadangkan kita kenakan denda pada mereka. Biar dia bayar denda, kalau tak mampu suruh family dia bayar. Jadi dengan perolehan denda ini, fatakunu lana quwwatan 'alal kufar. Perolehan daripada denda kita boleh gunakan untuk perbelanjaan kita. Boleh kita prepare untuk peperangan, beli senjata baru, beli kuda, latihan dan sebagainya. Dan yang paling penting ya Rasul, fa'asallahu an yahdiyahumul Islam. Dengan kita buat baik pada mereka, mereka terpikat pula pada Islam. Dia bagus kita. Kalau tuan-tuan ada dalam surat tu, tuan-tuan sokong usul siapa? Taubat usul Abu Bakar. Ya tak ya juga. Kau ni omong nak bunuh je kerja. Tengok Abu Bakar, orang diplomat, fikir jauh, dakwah syekh. Ini yang kita nak, rahmatan lil alamin. Ini yang kita nak. Okeylah, buat keputusan, kenakan denda. Baguslah. Tapi turun surah Al-Anfal ayat 67. Maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhinu fil ard. Tidak sepatutnya seorang nabi memiliki tawanan sebelum dia melumpuhkan seluruh musuhnya di muka bumi. Surah Al-Anfal ayat 67. Ini teguran secara pentadbiran, memo dalaman. Gitu. Tapi sebab Nabi ni dia integriti, sepatutnya ayat-ayat yang teguran untuk dia boleh je dia delete je, tak payah masuk ke dalam Quran. Malu buat apa cerita. Tapi dia nak tunjuk integriti, walaupun ayat itu adalah teguran-teguran dari segi pentadbiran, dia tetap compilekan sekali sebagai ayat Quran. Dan yang terakhir, Nabi pernah ditegur oleh Allah secara pentadbiran juga ketika dia mengharamkan dirinya minum madu. Pernah. Aisyah radhiyallahu anha cerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu asalan inda Zainab binti Jahash wa yamkuthu indaha. Kata Aisyah, Nabi bila tidur giliran di rumah Zainab binti Jahash, salah seorang isteri Nabi, dia orang memang cam,
Zainab binti Jahash dia suka bagi Nabi minum madu. Madu lebah lah agaknya ya. Madu kelulut tak ada agak madu lebah lah. Bagi madu lebah. Zainab dia suka bagi. Jadi dalam riwayat Aisyah dengan Hafsah radhiyallahu anhuma dia sepakat siapa-siapa yang jumpa Nabi balik daripada rumah Zainab, kita sakat Nabi sekali. Sakat macam mana? Kita kenakan dia sekali. Oh, dia pakat. Jadi kebetulan Nabi balik daripada rumah Zainab binti Jahash, Nabi jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Bila dia bersalam agak yalah suami isteri jumpa kan. Tiba kata Aisyah, akalta maghafir, ini ajidu minka riha maghafir. Aisyah mengusik Nabi, ya Rasul, tuan makan buah maghafir ke? Maghafir ni sejenis buah yang berbau. Dia macam bentuk buah getah. Bau dia macam buah kedah. Orang Bangi kenal lah buah kedah. Jering lah. Orang Kuala Lumpur jering petai dia kenal. Kedah dia tak kenal. Kedah bulat-bulat tu. Bau memang tak syok lah tuan-tuan. Kalau makan kedah, tandas jangan campur dengan orang. Duduk seorang-seorang sudah. Menyusahkan satu rumah pula dah. Kedah ni memang power betul. Pasar tak ada dah kedah sekarang. Jering petai banyak. Akal ta maghafir, adakah tuan makan buah maghafir? Ini ajidu minka rihi maghafir. Sebab saya bau maghafir ni ya Rasul. Nabi tu terkejut. Ya ke? Iya. Nabi ni dia cukup sensitif. Kalau ada orang beritahu dia berbau, dia kalah. Sebab Nabi ni dia tugas hakiki dia kena on call 24 jam. On call untuk apa? Bertemu dengan malaikat Jibril. Nabi kena standby terima wahyu. Dan Jibril ni pula dia sangat sensitif dengan bau busuk. Jibril dia tak boleh bau benda-benda yang berbau. Fa innal malaikah tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Malaikat dia sensitif dengan bau yang setengah manusia tak suka. Ada orang kata durian sedap. Durian sedap tapi bau tak suka. Tuan-tuan tak percaya, bawa durian dalam kereta daripada Bangi sampai Kuantan, pengsan. Sampai Bentong pengsan lah. Walaupun kita suka makan durian, bau dia tak suka. Berdenyut kepala bau durian kalau dah terlampau banyak. Kita follow lori durian pun pening. Durian pening. Jadi ada benda tertentu yang malaikat tak boleh bau. Sebab itu macam kita majlis, kalau nak dapat rahmat malaikat mesti wangi majlis itu. Sebab itu kalau majlis habaib dia pasang bukhur apa semua. Pasang bukhur, jangan pasang kemenyan jin datang lain pula. Datang paling hitam susah kita ke. Jadi dia pasang wangi-wangi. Lepas itu masjid tak boleh buat program yang ada bau. Contoh kendurian tak boleh buat. Macam mana masjid buat kenduri durian tak sesuai. Walaupun kreatif lah, jemaah boleh datang, tapi bau tu malaikat tak datang. Tak tahu kok tuan-tuan beli durian tak ada bau. Wallahualam kok special durian dalam Tupperware kata pulang lah. Tapi elakkan bau. Jadi bila Nabi dia beritahu badan dia berbau, dia terkejut. Maka dijelaskan la walakin kuntu ashrabu asalan inda Zainab binti Jahash. Mana ada saya makan buah maghafir? Saya makan madu. Zainab bagi saya makan madu. Aisyah kata madu apa bau macam ni? Padahal dia saja mengena je. Ni bukan madu ni. Expired ke maaf, bukan begini bau madu. Kata Nabi tak apalah. Falan a'udalahu. Sampai bila-bila aku tak makanlah. Lan ni dalam bahasa Arab maknanya sampai bila-bila. Jadi bila Nabi ni hadis riwayat Bukhari. Bila Nabi cakap begitu, turun ayat Quran surah At-Tahrim ayat pertama. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi martata azwajik wallahu ghafurur rahim. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau pandai-pandai haramkan benda yang aku halalkan? Tabtaghi mardata azwajik. Tabtaghi maknanya mencari. Marda keredaan. Azwajik isteri. Kau nak cari redha isteri ke? Kalau bahasa orang kampung, mu takut bini ke? Kalau bahasa kasar lah. Tapi bahasa Quran, halo. Tabtaghi mardata azwajik. Kamu nak cari redha isteri ke sampai sanggup mengharamkan benda aku halalkan? Wallahu ghafurur rahim. Aku ampun kesalahan, kata Allah Ta'ala. Jelah tuan-tuan
Mungkin ada sini tuan-tuan suami yang memang kita kategorikan suami bertakwa, kita panggil ya, takut bini tua. Jadi bila dia takut ni, dia sanggup mengharamkan benda-benda yang tak sepatutnya diharamkan kerana takut pada isteri dia. Tak payahlah. Allah tidak haramkan golf misalnya. Contoh. Jangan tuan-tuan haramkan golf. Contoh. Suka dengar fatwa ni. Allah tidak haramkan kayuh basikal misalnya. Jangan tuan-tuan haramkan mengayuh basikal. Lainlah benda-benda yang Allah haramkan. Merompok, zina, mencuri, itu janganlah dia buat. Benda-benda yang harus buatlah. Jangan kerana nak jaga hati isteri, kita pun haramkan untuk diri kita. Jangan. You tak nak buat sebab you takut, itu you punya pasal lah. Tapi jangan sampai mengharamkan. Inilah antara contoh-contoh Nabi SAW. Dia memilih cara hidup seorang hamba yang zuhud. Allah tegur, minta ampun, minta maaf. Maka inilah kelazatan iman dalam diri seseorang. Maka moga-moga apa yang kita bahaskan pada malam ini memberi semangatlah kepada kita bahawa walaupun kita memiliki kekayaan, ada harta, ada gelaran pangkat profesor ke doktor ke datuk ke tan sri ke apa saja, tak ada masalah, tak ada masalah. Tapi janganlah semua gelaran, kedudukan, jawatan dan kekayaan itu singgah di hati kita. Cukuplah sampai di kulit kita saja. Inilah sifat orang zuhud. Dan sentiasalah menjadikan diri kita ini hamba yang tidak jemu-jemu meminta ampun dan beristighfar kepada Allah andai kata kita ada sebarang kesalahan dan kesilapan yang kita lakukan. Banyak lagi nak cerita, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada kesempatan malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga dapatlah kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadahkan tangan berdoa. Moga majlis kita dapat restu daripada ilahi. Moga Allah mengurniakan keberkatan kepada seluruh yang mengusahakan majlis kita ini, daripada nazir, ahli tuan kuasa, para pegawai dan para jemaah yang menyokong kepada berjayanya majlis kita pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhjina biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, mohon tuan-tuan juga mendoakan perjalanan saya nanti balik ke Kuantan selamat sampai mudah-mudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.